Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surahul Azim. Wa an Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan limpahan rahmat Allah SWT, kadang-kadang kita diuji dengan wabak COVID-19 dan PKP, kita masih lagi diberi nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dan Islam, juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak terkira banyaknya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah sebut dalam surah An-Nahl ayat 18. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Surahul Azim. Yang bermaksud, dan jika kamu hitung nikmat yang Allah beri pada kamu, nescaya kamu tidak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebenarnya makna hijrah pada tahun 1443 Hijrah dan hari kemerdekaan ke-64 tahun 2021, SK Pakaian telah mengadakan sambutan Mahijrah dan Bulan Kemerdekaan dengan secara mayang. Oleh itu saya diberi tanggungjawab untuk menyampaikan perkongsian ilmu kepada berkenaan dengan hijrah dan kemerdekaan. Ayat Quran pada awal bicara saya bacakan tadi adalah berkenaan dengan hijrah daripada surah Al-Baqarah 218 ayat 218 yang bermaksud sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalil kedua atau pembukti kedua daripada hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hijrah dan niat, yang bermaksud daripada Amir Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia, kerana dunia untuk didapatinya, atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya itu mengikut apa yang hijrahkan kepadanya. Kedua dalil tadi daripada Quran dan hadis menunjukkan betapa pentingnya hijrah kepada kita. Jika kita lihat hadis tadi tentang seorang sahabat Nabi yang berhijrah ke Madinah. Selepas Nabi berhijrah bersama sahabat Nabi yang rapat, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat lain juga mengikuti Nabi atas arahan Nabi dengan kerana diancam, didesakan ataupun diugut oleh kafir Quraisy di Mekah, maka sahabat-sahabat lain pun mengikuti Nabi dengan secara berasingan ataupun secara sembunyi. Di situ ada seorang sahabat yang berhijrah ke Madinah kerana ingin berkahwin dengan seorang perempuan, ingin mengikuti perempuan untuk dikahwininya. Maka hijrahnya hanya untuk perempuan, tidak kerana Allah dan Rasul. Maka pahala untuk hijrah tersebut tidak dapat kepada sahabat tersebut. Dan itu menunjukkan bahawa pentingnya kita membuat satu hijrah kerana Allah dan Rasul, bukan kerana orang suruh, bukan kerana ibu bapa kita suruh, bukan kerana orang kata. Kita tak nak. Kita buat kerana Allah dan Rasul. Sebagai contoh, kita solat berjemaah di surau masjid kerana siapa? Kerana Allah dan Rasul. Kita bersedekah kerana apa? Kerana Allah, bukan nak tunjuk depan orang. Itu antaranya. Kita biasa dengar orang kata ataupun kita orang cakap ataupun orang bertanya kepada kita ataupun kepada kawan-kawan kita, dalam tak nampak ke mana? Kita cakap dah berhijrah. Dalam kau tak join kami lepak-lepak minum-minum, aku dah berhijrah. Di situ pun dah kita dah biasa dengar hijrah. Hijrah tu mungkin daripada kita faham dah berubah, dah berpindah.
Mungkin sebab tu kita dah biasa gunakan. Kalau kita lihat hijrah tu pun sebenarnya maksudnya daripada segi bahasa ialah perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Daripada segi istilah, perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah bersama sahabat-sahabat. Itu dari segi istilah. Namun begitu, adakah berlaku lagi hijrah yang disebutkan oleh Rasulullah yang mana berpindah daripada Mekah ke Madinah tadi? Adakah berlaku lagi zaman sekarang? Kalau kita lihat daripada hadis Nabi yang seluruhnya yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang bermaksud bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah melainkan jihad dan niat. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan kepada kita bahawa jihad yang hijrah yang sebenar secara fizikal tidak wujud, tapi jihad dan niat adalah hijrah yang Allah dan Rasul hendak kita buat. Ada hadis lain mengenalkan kepada kita bahawa bila mana Nabi dan sahabat-sahabat telah pulang daripada peperangan, Nabi menerangkan kepada sahabat-sahabat baginda, selepas ini akan ada peperangan ataupun jihad yang lebih besar. Sahabat-sahabat terkejut, apakah itu ya Rasulullah? Adakah masih lagi ada wujud? Masihkah wujud lagi ataupun ada lagi peperangan ataupun jihad yang besar lepas ini? Ya, masih wujud, ada. Apa dia ya Rasulullah? Iaitu jihad melawan hawa nafsu. Itu jihad yang kita hadapi sekarang ni sehingga hari kiamat. Sebab setiap orang mempunyai nafsu dan kita kena tundukkan nafsu kita. Ibarat kita menunjukkan seekor kuda, sama ada kuda tersebut menjadi liar ataupun kuda itu menjadi tunggangan kita. Kita sama-sama pupuk nafsu kita kepada yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kita punya amalan, penghijrahan kita ke arah yang terbaik. Pada awal tahun hijrah juga, orang suka bercakap tentang azam baru. Apa azam baru tahun ini? Apa azam kau pada tahun baru ini, kan? Kita pun cakap, azam tahun ni aku nak solat berjemaah lah kat Masjid Surau, paling kurang pun sehari 2 kali atau 3 kali. Tapi sekarang dah tak dengar sangat. Sebab apa? Orang dah macam dah biasa, macam buat tak tahu. Tapi sebenarnya kita perlu buat begitu. Sebab apa? Kalau tak orang tak tanya, kita buat diri kita. Jadi kita tanya diri kita, apa azam tahun aku? Azam baru tahun ni. Azam baru tahun ini aku nak berubah. Contohnya nak solat berjemaah, nak solat sunat 12 rakaat, nanti dapat istana di syurga. Bagaimana solat sunat sebagaimana yang Nabi ajar kepada kita? Solat sunat 12 rakaat tadi di mana? Di waktu sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat. Itu, maka semua dicampur-campur 12 rakaat. Di situ menunjukkan bahawa pentingnya solat sunat, qabliyah dan ba'diyah untuk menampung kita punya amalan solat wajib yang bocor, yang kekurangan tadi. Dan di samping tu dapat istana di syurga. Tu kita kena rebutkan peluang tu. Apa lain yang kita boleh buat? Aku berazam tahun ni nak solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan solat sunat 4 rakaat selepas zuhur. Apa kelebihan dia? Allah akan jauhkan dia daripada api neraka sekiranya dapat buat 4 rakaat sebelum zuhur dan selepas rakaat, sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita. Jadi kita berazam, kena buat macam tu. Banyak amalan-amalan lain kita boleh buat yang kita azam pada tahun ni supaya perkara tersebut menjadi amalan bekalan kita di akhirat nanti. Di sini saya ingin sampaikan satu kisah bagaimana seorang yang telah berhijrah. Cerita ini berlaku sebelum Nabi Muhammad, sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, yang bermaksud daripada Abi As-Siddiq, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Nabi SAW bercerita, ada seorang lelaki daripada kalangan umat yang terdahulu telah membunuh 99 orang.
Lalu dia bertanya tentang orang yang paling mengetahui di atas muka bumi. Lalu ditunjukkan kepada seorang rahib, yakni orang agama. Lalu dia menemui seorang rahib dan menceritakan bahawa dia telah membunuh 99 orang. Adakah dia masih layak untuk bertaubat? Maka si rahib itu menjawab, tidak. Lantas lelaki berkenaan membunuhnya sehinggalah genaplah 100 orang. Kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling mengetahui atas muka bumi ini. Maka dia ditunjukkan kepada seorang lelaki alim. Apa maksud lelaki alim? Lelaki yang berilmu. Lalu dia menceritakan bahawa dia telah membunuh 100 orang. Adakah dia masih layak untuk bertaubat? Lalu lelaki alim tadi berkata, ya. Apakah yang menghalang antaranya dengan taubat? Apa yang menghalangkan kamu dengan taubat? Tak ada halangan. Pergi ke tempat sekian-sekian, kata. Pergilah ke tempat sekian-sekian. Di sana terdapat kelompok manusia yang beribadah kepada Allah. Maka beribadah kamu bersama-sama mereka. Jangan pulang ke tempat kamu kerana ia ada tempat yang buruk. Dia pun bertolak ke tempat tersebut. Sehinggalah dia sampai di tengah jalan, malaikat Israel datang. Malaikat mengambil nyawa. Datang mengambil nyawanya. Maka berselisihlah di antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Malaikat rahmat kata, dia berhijrah ke sini dalam keadaan dia dah bertaubat. Dia telah cenderungkan hatinya kepada Allah. Malaikat azab pula berkata, dia belum melakukan apa-apa amalan kebaikan lagi. Kemudian datang kepada mereka, malaikat rahmat dan azab tadi, seorang malaikat di tengah-tengah dalam bentuk manusia. Lalu dia berada di tengah-tengah dan berkata, ukurlah di antara dua bumi ini, yang mana lebih dekat, maka dia menjadi miliknya. Maka malaikat pun mengukur. Lalu mereka dapati bahawa lelaki itu lebih dekat ke tempat yang mau ditujui. Lantas malaikat rahmat mengambilnya. Kisah dari hadis ini diriwayatkan daripada hadis Imam Muslim tadi, merupakan kisah yang kita mesti ambil pengajaran. Di mana hijrah sebenarnya adalah bergantung pada niat kita. Walaupun telah membuat, kalau kita lihat orang tadi telah membuat dosa yang begitu banyak, tetapi dengan niat ikhlas, hendak bertaubat dan berubah kerana Allah Taala, kerana Allah SWT dan Rasul, dengan meninggalkan kemungkaran, pangkat, harta benda, maka hijrah tersebut Allah Taala terima sebagai amalan kebaikan. Tetapi yang kita tangguh-tangguh pula, hendak berhijrah dengan mengatakan nantilah dulu, aku belum tua lagi, umur masih panjang lagi, aku masih muda lagi, esok-esoklah, nanti dulu, Itu adalah kata-kata bisikan oleh syaitan yang suka manusia bertangguh-tangguh. Bimbang apabila kita dijemput oleh malaikat Israel nanti, tiada ungkapan yang kita mengucapkan melainkan penyesalan. Kita tak nak macam tu. Kalau boleh, kita niat, kita berazam pada tahun ini, kita cuba buat sedikit demi sedikit. Yang penting ada azam, ada niat, supaya Allah Ta'ala mudah-mudahan terima dengan niat yang tadi kita buat. Kalau kita sekarang ni pun ramai dah berhijrah, seperti artis, contohnya artis Nabil, yang lawak tadi kan, pelawak, dia dah berubah mengikut semata boleh. Alhamdulillah. Itu Faizal Ismail yang pengacara, DJ TV, radio dan sebagainya pun telah berubah, dia ikut jemaah tabligh. Akhirnya alhamdulillah dia dapat lebih kepada ukhrawi, mengajar akhirat, meninggalkan keduniaan. Walaupun dunia bukan nak tinggal. Sebab tu ulama mengatakan bahawa kejarlah akhirat, jangan lupa dunia. Jangan terbalik pula, kejarlah dunia, jangan lupa akhirat. Itu terbalik, salah. Yang sebenarnya kejarlah akhirat, jangan lupa dunia. Kita kejar dunia, kejar akhirat, maka dunia akan ikut kita. Kalau kita kejar dunia, maka dunia akhirat meninggalkan kita, kan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat terus mengejar akhirat. Dan sebab apa? Sebab kalau kita lihat sebagaimana Allah Ta'ala, kalau kita tak ada berusaha ke arah kebaikan, kita tak ada niat untuk kebaikan, Allah tidak akan beri kepada kita. Contohnya sebagai Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, A'udzu minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang bermaksud sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah diri mereka sendiri. Maknanya kita kena ubah. Jangan kita tunggu arahan orang kata, tunggu belum dapat seru. Itu sebenarnya kata-kata yang salah.
seru adalah kita minta. Kita kena usaha untuk dapatkan diri kita yang terbaik. Semoga kita tergolong daripada orang yang mendapat pertolongan Allah, mendapat hidayah dan taufik daripada Allah SWT, insya-Allah. Amin. Sebenarnya kita ceritakan mengenai kemerdekaan. Apa maksud kemerdekaan? Kemerdekaan kalau dari segi bahasa Sanskrit, mahardeka, yang bermaksud kekayaan, keagungan dan kekuasaan. Dalam konteks bahasa Melayu, melambangkan kedaulatan sebuah negara. Jadi kemerdekaan ini juga ada satu anugerah, nikmat yang Allah beri kepada kita. Bukan semua negara, bukan semua manusia dapat merdeka, hidup merdeka. Kalau kita lihat negara saudara kita di Palestin, diancam, dibunuh dan sebagainya, kesian. Begitu juga saudara kita Islam di Rohingya, dibunuh, dibakar rumahnya, dihalau. Mereka tak semua manusia sekarang ni, walaupun kita lihat merdeka tu semua negara kebanyakan dapat, tapi saudara-saudara Islam kita ramai yang tak dapat merdeka yang sebenar. Kita sangat bersyukur. Sebab dalam kita Malaysia yang penuh dengan kekayaan bumi yang Allah beri, nikmat dan sebagainya, kita dalam keadaan merdeka, kita dapat aman dan sebagainya, kita dapat hidup dalam keadaan tenang, tidak ada gangguan dan sebagainya. Alhamdulillah, sangat bersyukur. Kan? Bagaimana Pendeta Zakbar mengatakan, kemerdekaan sebenar adalah kemerdekaan minda dan jiwa yang dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk oleh 4 aspek. Nak merdeka ni ada 4 aspek. Pertama, agama, bahasa, pendidikan dan sikap. Pertama apa dia? Agama, kedua bahasa, ketiga pendidikan, dan keempat ialah akhlak ataupun sikap. Aspek yang terpenting mesti agama. Sebab agama yang akan mengecapi kemerdekaan yang sebenar. Sebagaimana yang diceritakan ataupun yang disampaikan ataupun yang diterjemahkan dalam ajaran Islam, sebagaimana yang Nabi, sebagaimana Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk apa? Tujuannya merdekakan manusia daripada kesesatan dan kezaliman, kebenaran dan keadilan. Kedatangan Islam menjadi simbol kemerdekaan manusia dalam segala bentuk belenggu dan penjajahan kepada kebebasan yang sebenar, agar manusia tidak tunduk kepada manusia dan makhluk, tetapi tunduk dan patuh kepada lafzul jalalah ataupun Allah SWT. Itu yang sebenar. Itu maksud arti kemerdekaan dalam Islam yang sebenar. Kedatangan Islam juga, kalau kita lihat, dia menghapuskan sistem hamba. Kalau tengok sejarah Nabi, lahirnya Nabi Muhammad, sebelum kelahiran Nabi Muhammad, banyak hamba-hamba yang dimonopoli oleh orang-orang kaya, orang bangsawan, orang yang berada. Maka lahirnya Nabi Muhammad menghapuskan hamba sedikit demi sedikit, sebagaimana diajar oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar telah membebaskan hamba yang hebat, antaranya Bilal bin Rabah. Kita sudah maklum, disiksa oleh tuannya kerana telah memeluk Islam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar membeli hamba tersebut dan merdekakan hamba Bilal bin Rabah, dan akhirnya Bilal bin Rabah menjadi muazzin terkenal di Mekah. Itu antaranya. Akhirnya kalau kita lihat, ramai lagi hamba-hamba yang dibebaskan, sehingga akhirnya ada tak wujud lagi hamba sekarang? Dah tak wujud. Akhirnya manusia dah merdeka dari segi hamba kepada manusia, tapi hamba kepada Allah SWT. Itu yang kita bersyukur sangat. Islam memberi rahmat kepada sekalian alam. Dan kita bimbang jika merdeka ni yang kita hadapi, kita kecapi sekarang ni, kita tidak hargai, kita tidak pelihara, tidak bertahan lama. Sebagaimana yang kita lihat sejarah kejatuhan Khalifah Turki Uthmaniyah, Kerajaan Uthmaniyah, berlaku pada tahun 1923 Masihi, di mana kemuncaknya Islam dengan kepimpinan sistem khalifah dan kedaulatan Islam dunia hancur.
dikalahkan oleh musuh Islam, kan? Di situ kehancuran bermulanya kekalahan Islam pada 1923 Masihi. Kesannya apa yang berlaku? Lahirnya negara Zionis seperti Israel, kan? Ancaman kepada negara Arab diserang seperti Libya, Iraq, Syria dan lain-lain lagi. Dan negara Islam pun, dan kesan juga negara Islam tidak bersatu dan mementingkan diri sendiri. Kalau lihat, kalau negara Islam yang lain kena serang, adakah dibantu oleh negara Islam yang lain? Tak ada, kan? Hanya tengok OIC, kan, Pertubuhan Islam yang Bersatu, hanya melihat, tak boleh bantu. Kalau bantu pun dengan bantuan makanan, ubatan, itu saja. Nak bantu perang, nak mendorong, nak menghancurkan ataupun menyerang musuh balik, tak dapat. Sebab bimbang orang musuh pula akan serang pada negara ini. Maka tak wujud persatuan, tidak ada kekuatan pada Islam. Akhirnya Islam pun ditindas. Kita bimbang. Lepas tu kita kena hargai, bersyukur sangat yang merdeka kita hadapi ini, kita hargai, kita pelihara dengan memakmurkan negara kita sebagai negara yang kuat dan disegani. Juga begitu juga kan kisah kita lihat di Andalus, Islam di Andalus, di Cordova, yang mana Islam di sana pada tahun tu bertahan lebih kurang 800 tahun, tetapi dihancurkan, dimusnahkan, bukan sekali mata, makan masa. Kalau kita tengok generasi yang berlaku, punca-puncanya pertama dipecahkan pada wilayah yang kecil. Maknanya negara tu dipecahkan supaya apa? Senang nak ditawan, senang tak bersatu padu. Kemudian pada waktu tersebut bersatunya Kristian. Kalau tengok dia punya kronologi secara ringkas yang saya boleh sampaikan, di Andalusia, kejatuhan Islam di Andalus ialah pertama, pada generasi pertama, orang musuh Islam yang pertama dia menyamar. Dia menyamar jumpa pemuda-pemuda di Islam di kerajaan Andalus. Kenapa kamu menangis? Pemuda tersebut kata apa? Saya menangis, pemuda Islam lah. Saya menangis kerana tidak dapat hafal Quran. Orang kafir, musuh Islam, tengok, ini tak boleh, orang Islam tengah kuat, kita tak boleh serang. Kemudian generasi demi generasi beberapa tahun yang selepasnya, datang lagi pihak musuh Islam bertanya kepada pemuda Islam, kenapa kamu menangis? Saya menangis kerana panahan saya tak tepat, tak kena sasaran tengah. Orang kafir kata, orang musuh Islam kata, tak boleh lawan, kita tak boleh lawan lagi. Orang Islam masih kuat lagi. Sebab apa? Kalau kita lawan, kekuatan Islam masih kuat lagi, kita belum tentu boleh menang. Kemudian beberapa generasi, beberapa tahun selepasnya, mungkin zaman dah cucu cicitnya, mungkin dah lebih beberapa ratus tahun, kemudian datang lagi musuh Islam, tanya kepada pemuda Islam, kenapa kamu menangis? Pemuda Islam tersebut jawab, aku menangis kerana putus cinta. Inilah saat-saat musuh Islam kata, inilah saat-saat yang kita boleh menang. Sebab apa? Dia menangis kerana cintakan dunia, bukan kerana cintakan akhirat, bukan cintakan Allah dan Rasul lagi. Ini dah pertolongan Allah dan Rasul dah tak ada, senang kita nak serang orang Islam. Jadi apabila diserang oleh musuh, maka hancur atau kekalahan, bermulalah kehancuran kerajaan di Andalus yang dia bertapak sampai 800 tahun, hancur begitu saja dan dibunuh, dihalau dan sebagainya. Akhirnya masjid-masjid pun dijadikan gereja. Kita lihat di Spanyol, masjid-masjid dijadikan gereja dan sebagainya. Itu kita bimbang. Oleh demikian, sebagai kesimpulan ataupun sebagai penutup sempena sambutan Al-Hijrah dan kemerdekaan pada tahun ini, maka tindakan yang perlu kita buat apa dia? Pertama, marilah kita sama-sama memerdekakan sepenuh minda dan pemikiran kita daripada dijajah dan dirosakkan oleh pemahaman seperti pemikiran
barat yang tidak berlandaskan syariat Islam. Kepada siapa? Kita mesti menuju kepada mengabdikan diri kepada Allah SWT semata-mata. Menjagakan minda kita daripada pemikiran barat kepada menghambakan diri kepada Allah pertama. Kedua, mari kita sama-sama beribadah dan beramal dengan ajaran Islam yang sebenar agar hidup kita sentiasa mendapat perlindungan Allah SWT. Yang ketiga, berusaha membangunkan sistem ekonomi agar hidup kita agar dapat meningkatkan kualiti hidup kita, kualiti umat Islam di negara kita ini. Dan seterusnya, berusaha untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran. Yang keempat, berusaha untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran agar kita dapat menghindari pemikiran yang sesat, pemikiran songsang dan pemikiran yang merosakkan umat Islam, dan kita dapat mengelakkan daripada ditipu oleh musuh. Kita meningkatkan ilmu dan kemahiran, insya-Allah. Dengan itu saja perkongsian yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Ma'had Hijrah dan Kemerdekaan pada kali ini menjadi satu kekuatan kepada kita untuk sentiasa kita bersyukur dan melakukan ketaatan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, agar hidup kita sentiasa mendapat rahmat dan diberkati Allah SWT di dunia maupun di akhirat nanti. Segala kekurangan dan kesalahan sepanjang pertuturan saya haraplah dimaafkan. Semoga kita dapat bertemu pada masa akan datang, insya-Allah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.